Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam satu Malaysia. Kita sambung tutorial kita minggu yang ketujuh. Jadi minggu yang ketujuh kita akan membuat tutorial bagi tajuk tutorial 7.1, iaitu build the truth table. Jadi tanpa melengahkan masa, saya harap anda semua sihat, sejahtera pada hari ini, dan kita akan mulakan kita punya tutorial kita. Jadi tutorial kita pada 7.1 ialah build the truth table for the following scenario. Untuk kita membuat truth table, kita kena tahu dia punya boolean expression dahulu. Jadi apa yang perlu anda ingat, kita ingatkan kembali, anda kena tahu cara untuk menulis boolean expression berdasarkan kepada senario yang diberi. Baik, hari ini saya akan membincangkan tentang 7.1. Tajuk soalan dia adalah build the truth table and the following scenario. Saya akan bincangkan 7.1, hanya 3 soalan. Saya akan bincangkan soalan yang pertama, soalan yang keempat, dan soalan yang keenam. Jadi 3 soalan saya akan bincang, kemudian anda perlu menghantar pada saya 3 jawapan pada soalan 7.1, iaitu soalan nombor 2, soalan nombor 3 dan soalan nombor 5 sahaja. Hanya 3 soalan yang anda perlu buat pada 7.1. Baik, kita teruskan kepada soalan nombor 1. Herd community occur when a largest portion of community become immune to a disease, making the spread of disease from person to person unlikely. In Malaysia, herd community can be reached when enough people have been vaccinated by Sinovac, Pfizer, or AstraZeneca vaccine. Jadi anda perlu faham apakah soalan yang diberi. Jika anda tak faham, maka kita akan sukar untuk kita mencari ataupun melukis truth table. Jadi soalan dia adalah herd communities occur when a largest portion of communities become immune to a disease. Okey, sekarang herd community ini adalah kita punya output. Kita punya output. Jadi andai kata kita letakkan dia sebagai Y, maka Y equal, untuk dapatkan herd community, kita kena ambil vaksin dari Sinovac, Pfizer atau AstraZeneca. Jadi Sinovac, katakanlah Sinovac ini A, Pfizer itu B, dan AstraZeneca itu C, maka operasi bagi kita ialah O. Operasi bagi kita adalah O. Maka A tambah B tambah C. Maka jadilah herd communities. Jadi itu bagi soalan yang pertama. Bagi soalan yang pertama. Jadi A tambah B tambah C. Jadi A Y equal A tambah B tambah dengan C. Macam mana kita nak buat dia punya truth table? Yang pertama sekali, kita kena tahu Boolean expression. Ini wajib bagi anda untuk tulis Boolean expression. Barulah kita dari Boolean expression, kita akan tulis
true table. Yang pertama senaraikan dulu input A, B, C. Ada 3 input. Jadi perlu diingat bila 3 input C, 3 input. Okey, bila 3 input pastikan anda kena tahu C ini ada berapa kosong. C ini ada 1 kosong. Kenapa 1 kosong? Sebab ini ialah 2 kuasa kosong. 2 kuasa kosong ialah 1. Jadi kosongnya adalah 1. 2 kuasa 1 adalah 2. Maka kosongnya adalah 2. 2 kuasa 2 adalah 4. Jadi kosongnya adalah 4. Kosongnya adalah 4. Okey, kosongnya adalah 4. Jadi bila kosongnya 4, 1 pun kena ada 4. 1 kena ada 4. Jadi bila kosong ada 2 dekat B, 1 pun kena ada 2. Jadi macam mana yang bawah ni, yang selepas saya garis tu tidak ada ruang. Jadi kita kena ulang balik semula. 0, 0, 1, 1. Samalah juga dengan 2 kuasa kosong. Kosongnya ada 1, satunya pun ada 1. Kemudian ulang balik semula. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Okey, barulah kita buat 1/1. A tambah dengan B. A tambah dengan B. Apakah formula tambah? Formula tambah ialah hanya kosong dengan kosong sahaja akan jadi kosong. Yang lain semua 1. Jadi kita ada kosong dengan kosong, kita ada kosong. Kosong dengan kosong, kita ada kosong. Yang lain semua 1. Okey, kemudian barulah kita Y. Y ialah A, B tambah dengan C. Apa formula kita? Kosong dengan kosong akan jadi kosong. Yang lain akan jadi 1. Jadi kosong, kolom yang ini dengan yang ini. A tambah B dengan C. Jadi yang lain semua 1. Okey, kita dapat menjawab soalan nombor 1. Saya harap anda faham. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Student can enter computer lab if they are not bring back food and drink. Bag, food and drink. Jadi apakah input kita? Input kita ialah bag. This one nombor 1, A, katakan A, ini B, dan ini adalah C. Dan dekat situ jangan lupa ada not. Jadi semua ni ada not. Apakah input kita, output kita? Output kita ialah student enter the computer lab. Student enter the computer lab. Ini ialah kita punya output. Contoh output kita letakkan huruf X, maka X equal A, B, C. Kita notkan satu persatu. Jadi not A, not B, and not C. Boleh tak kalau kita jawab X equal A, B, C, not
not ABC. Adakah yang saya bulatkan ini dengan ini sama? Maka ia tidak sama sekali. Jadi kita tak boleh buat X equal not ABC. Sebab input dia ialah 1/1 input dia. Jadi yang ini salah dan yang ini adalah yang betul. Jadi kita terus pergi kepada truth table. Macam mana nak buat truth table? Jadi kita punya jawapan tadi adalah X equal not A, not B, and not C. Jadi kita ada A, B, C. Kita senaraikan dulu A, B, and C. Jadi perlu diingat C ada berapa kosong? C ada 1 kosong. B ada berapa kosong? B ada 2 kosong. A ada berapa kosong? A ada 4 kosong. 3, 4. Okey. Bila 4 kosong, satunya pun kena ada 4. 2, 3, 4. Samalah juga. Bila 2 kosong, satunya pun kena ada 2. Kemudian ulang balik semula. 0, 0, 1, 1. Bila 1 kosong ada 1, 1 pun kena ada 1. Ulang balik semula. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Okey, kemudian kita akan buat A not A. Jadi not A adalah invert dari kolom A. Jadi kita invertkan dia 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Okey, B not B juga kita invertkan dia supaya memudahkan kita untuk membuat operasi seterusnya. Jadi 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. C not C kita invertkan juga 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Sekarang baru kita akan buat A not A darab dengan not B. Jadi kita tengok kolom not A dengan not B. Jadi kolom not A dengan not B, apakah formula untuk N? Formula untuk N ialah hanya 1 dan 1 akan jadi 1, yang lain jadi kosong. Jadi 1 dengan 1 akan jadi 1. Yang lain semua kosong. Jadi ini 1, ini adalah kosong, ini ialah kosong. Ini kosong dengan 1 akan jadi kosong. Kosong dengan 1 akan jadi kosong. Kosong dengan kosong akan jadi kosong. Kosong dengan kosong akan jadi kosong. Okey, kemudian barulah kita buat A, not B, not C. Jadi ini ialah X. X, kita tengok kolom not A, not B dengan kolom not C. Jadi 1 dengan 1 akan jadi 1. Yang lain semua akan jadi kosong. Kosong, 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 kosong. Jadi kita telah menjawab soalan nombor 4. Okey.
Ini jawapan bagi soalan nombor 4. Okey. Sekarang kita dah jawab soalan nombor 4. Nombor 1 kita dah jawab. Soalan nombor 2, nombor 4 kita dah jawab. Sekarang soalan nombor 6. An automatic watering system is designed to water plant only if the sensor which may be buried in the soil are too dry, pastikan ni ialah sensor itu pastikan dia kering, are too dry, and operasi kita yang pertama, and it's night. Jadi automatic watering system ni, yang ni automatic watering system ni ialah kita punya output. Ini ialah output kita. Katakanlah output kita namakan dia sebagai W. Watering system kan? Okey, katakan ia sebagai W. W dia akan hidup atau dia akan beroperasi, automatic watering system ni dia akan beroperasi jika sensor itu kering. Sensor itu kering dan pada waktu malam. Jadi kita dah ada dua input dekat situ. Kita ada A dan kita ada B. Yang pertama ialah sensor itu kering dan yang kedua adalah dia akan berfungsi pada waktu malam. The relay close and start the pump only if both these condition are fueled. Maknanya kedua-dua ni sensor dan pada waktu malam. Baru dia akan automatic watering system ni akan berfungsi. Maknanya dua-dua ni cukup. Dia kering, sensor itu kering dan waktunya malam dan dia akan berfungsi. Okey. Maknanya relay ini adalah hasil dari input sensor dan pada waktu malam. Maka relay itu akan berfungsi. Dan menghidupkan automatic watering system. Okey. The water pump ni maksudnya adalah automatic watering system ni lah. Okey, the water pump will also work during the day if someone press the special button to water plant. Press special button. Jadi special button kita dah jumpa. Satu lagi input kita namakan dia sebagai C. Okey, jadi dia kata apa? Water pump ataupun automatic watering system ni, ia akan berfungsi juga pada siang hari during the day. Dia kata jika seseorang menekan special button. Jadi pada waktu pagi tadi kita telah tahu bahawa water pump ini ataupun automatic watering system ni akan berfungsi pada waktu malam dan jika sensor itu kering. Okey, tapi waktu siang dia juga boleh berfungsi dengan syarat ada seorang yang menekan special button ataupun yang menekan switch lah, Jadi kita kena perlu ingat W ialah water pump ataupun automatic watering system equal kita ada A dan kita ada B. A itu apa? A itu ialah sensor itu kering. B ni apa? B ini ialah pada waktu malam. Tetapi dia kata pada waktu siang pun boleh hidup tapi dengan syarat. Jadi kita kena tambah. Sebab dia kata dia boleh hidup, maka kita akan tambah. Will also ni ialah operasi bagi tambah. Will also dia kata boleh juga hidup water pump ini
jika seseorang menekan special button. Jadi jika seseorang menekan special button, kalau dia pada waktu siang. Jadi B ini ialah pada waktu malam. Jadi kita pada waktu siang ialah bukan malam maka siang. Jadi kita akan notekan B. Note B ini bermaksud bukan malam. Jadi bukan malam is the day. Maknanya siang. Maka dan seseorang menekan special button. Ini ialah C. Jadi itu ialah kita punya Boolean expression. W equal A, B plus not B, C. Jadi saya ulang balik semula. Water pump akan berfungsi dengan syarat sensor itu kering dan pada waktu malam. Tetapi ia juga boleh berfungsi pada waktu siang. Pada waktu siang maknanya B ini kita notekan dia. Sebab B ini pada waktu malam. Jadi pada waktu siang B not night is equal a day. So jika bukan malam maka ia siang. Dan C ini ialah special button will be pressing at somebody or someone. Jadi W equal AB plus B not B, C. Jadi kita akan senaraikan W equal AB. Jadi kita ada A, kita ada B, kita ada C. Alright. Jadi C ialah 10, B ialah 20 dan A ialah 40. 2, 3, 4. Jadi saya padam dahulu, yang lain ni mengganggu sedikit. Okey. Maka satunya pun ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini satunya ada 2 dan ulang balik semula. Satunya ada 1 dan ulang balik semula. Okey, kemudian kita ada AB. Kita ada AB. AB ialah darab. Pastikan formula darab. Hanya 1 dengan 1 akan jadi 1. Yang lain semua kosong. Kita cari 1 dengan 1. Jadi ini 1. Ini 1. Yang lain semua kosong. 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 Okey, kemudian kita kena cari not B. Jadi kita kolom B kita invertkan. Kolom B kita invertkan. Jadi 1, 1, kosong, kosong, 1, 1, kosong, kosong. Kemudian kita akan darabkan not B dengan C. Not B dengan C, kita akan tengok kolom C dan not B. Jadi darab hanya 1 dengan 1. Kosong dengan 1 akan jadi kosong. 1 dan 1 akan jadi 1. Kosong dan kosong akan jadi kosong. 1 dan kosong akan jadi kosong. Kosong dan 1 akan jadi kosong. 1 dan 1 akan jadi 1. Kosong kosong akan jadi kosong. Kosong kosong 1 kosong akan jadi kosong. Kemudian
kita akan buat W. W ialah kolom A, B, kolom yang ni, dengan kolom not B, C. Jadi, kita tambah, ingat operasi dia adalah tambah, hanya kosong dan kosong akan jadi kosong, yang lain semua satu. Jadi, kini kosong dengan kosong akan jadi kosong, kosong satu akan jadi satu, kosong kosong akan jadi kosong, kosong kosong jadi kosong, kosong kosong jadi kosong, kosong satu akan jadi satu, satu kosong jadi satu, satu kosong akan jadi satu. Maka kita sudah menjawab soalan nombor 6. Jadi saya harap anda faham cara bagaimana untuk kita mencari input dan output bagi senario yang diberi. Jadi itu saja tutorial pada hari ini, dan saya harap anda menjawab tutorial 7.1 bagi soalan nombor 2, soalan nombor 3 dan soalan nombor 5 sahaja, sebagaimana yang telah saya bincangkan pada soalan nombor 1, soalan nombor 4 dan soalan nombor 6. Saya harap anda menghantar tugasan 7.1 untuk soalan 2, 3 dan 5. Jika anda tidak faham, boleh telefon saya ataupun mesej saya di Telegram. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi pada tutorial akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.